Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai sebab shadow ban berterusan ya. Dan sertai Telegram saya, Regi JC Rita Udin. Share juga link Telegram kepada rakan-rakan anda. Dan juga muat turun ya menerusi Apple Play Store atau Google Play Store aplikasi 1.1.1.1 yang akan membolehkan anda untuk melayari laman web yang disekat, termasuk laman web saya thethirdforce.net. Okey. Baik, saya dengar Fadli Wahab wants to join you on video. Okey, buat masa ni saya dah lama sebenarnya, setahun lebih dah berhenti berinteraksi dengan audience sebab ada serangan laskar cyber kuat dulu. So maybe later lah saya akan buat. Okey, so sekarang ni ada banyak cerita berkenaan dengan bagaimana, mengapa Anwar akan tumbang. So belah saya memaklumkan sekadar perkhabaran kepada saya, atau sekadar yang saya baca, sekadar yang saya maklum, sekadar yang saya cerap. Tetapi saya juga beritahu saya tidak boleh beri jaminan, tetapi keyakinan saya amat tinggi Anwar akan tumbang dalam masa amat terdekat. Okey. Walau bagaimanapun, saya perhati bila saya contohnya sebut salam 118++, tiba-tiba keluar surat kononnya daripada Hamzah Zainuddin yang memang palsu, dokumen palsu, mendakwa 118 ahli parlimen. Kemudian bila saya buat salam 120++, muncul isu ada 120 SD. Okey. So tapi memang tepatlah 120++. So penumpuan sekarang belah-belah blok kerajaan ni, mereka tengah spin cerita dongeng. Mereka sebut langkah Dubai. Saya pun dah jelaskan, langkah Dubai ni dikaitkan dengan langkah tumbangkan kerajaan. Itu dah dongeng sebab ianya tak ada apa-apa kaitan dengan langkah tumbangkan kerajaan. Percayalah, benda yang berkaitan dengan usaha untuk menarik sokongan terhadap PM dan sebagainya, semua je dah selesai. Okay, dah selesai setakat pemakluman ataupun pemahaman saya. Okay. Dan benda-benda pelik sedang terjadi kerana blok kerajaan cemas. Laporan polis dibuat terhadap dakwaan ada 120 SD dan sebagainya. SD ni, Raja SD dulu yang nak kumpul SD, yang I have the number semua, siapa? Anwar Ibrahim. Tapi parti dia yang buat laporan polis, setiausaha politik dia yang buat laporan polis. Dan yang lebih aneh, benda ni termaktub dalam perlembagaan. Ada kuasa budi bicara pada setiap MP pada bila-bila masa untuk menentukan secara sukarela tanpa menurut dasar parti mereka sokong atau tidak Perdana Menteri. Dan benda ni ada dalam perlembagaan supaya pentadbiran sesebuah negara sentiasa dinamik. Maknanya MP-MP boleh menilai pada bila-bila masa adakah PM sesuai ke tidak dan sebagainya. So ini termaktub dalam perlembagaan. Ya, langkah Sheraton pun tidak melanggar perlembagaan kerana mereka menarik sokongan terhadap Perdana Menteri pada ketika itu kerana mereka nak tumbangkan kerajaan. Tapi dari sudut moral, langkah Sheraton salah kerana langkah Sheraton adalah untuk menumbangkan kerajaan mandat rakyat. Okey. So itu salah dari sudut moral, tapi dari sudut perlembagaan tak ada masalah. Tetapi jika berlaku langkah kali ini dari sudut perlembagaan tak ada masalah, dari sudut moral pun tak ada masalah kerana anda tengok ada gangguan. So bila ada gangguan, anda tunggu je lah. Okey. So ini bukan kerajaan mandat rakyat. Okay. Tidak ada mana-mana parti yang mendapat sokongan majoriti. Jadi ia berbalik kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menggunakan kuasa budi bicara mutlak seperti mana yang digunakan oleh tuanku selepas PRU 15 untuk menentukan Perdana Menteri baru. So apabila laporan polis dibuat, apabila dia orang cuba nak ambil tindakan, ya, cuba nak cetuskan tindakan, terhadap mereka yang menandatangani SD dan sebagainya, sebenarnya anda menghina
perkara-perkara berkait dengan akta yang bersangkut paut dengan akuan bersumpah, anda menghina Perlembagaan Persekutuan dan Hak Berperlembagaan MPMP, dan anda sebenarnya secara tidak langsung menghina Yang di-Pertuan Agong. Mereka yang sedang mempertikai ini sedang menghina Yang di-Pertuan Agong, kerana ini sudah menjadi tanggungjawab Agong untuk menentukan berdasarkan jumlah ahli parlimen yang tarik sokongan Anwar perlu kekal atau tidak. Ini berdasarkan perlembagaan. Jadi mereka nak sebenarnya bila mereka cuba cetuskan siasatan, mereka menghina Yang di-Pertuan Agong juga. So pelekeh menghina Agong, pelekeh Perlembagaan Persekutuan, akta berkaitan dengan akuan bersumpah ni semua mereka lakukan, dan mereka ni lah raja-raja yang pernah buat benda-benda ni dulu-dulu. So maknanya cemas, maknanya terdesak. Okey. Tetapi saya juga nak beritahu anda, jangan anggap kerajaan akan tumbang dengan SD. Okey, SD sah laku. Jangan dengar cerita dongeng, cerita kelentong daripada belah-belah blok kerajaan. SD tak laku, perlu menerusi proses parlimen. Ini tidak benar, saya dah jelaskan. Anda perlu scroll ke bawah, rujuk live saya, rajin-rajin rujuk. Perlembagaan Persekutuan tidak menetapkan secara spesifik bagaimana ditentukan Perdana Menteri hilang majoriti. Dan Agong ada kuasa budi bicara mutlak yang terlalu banyak. Banyak yang anda tidak tahu lagi, anda belum lihat lagi. Termasuk kuasa pecat Perdana Menteri. Jadi, kalau Agong berpuas hati dengan akuan bersumpah yang merupakan dokumen perundangan sah, maka itu adalah cukup bagi Agong menggunakan kuasa budi bicara mutlaknya untuk menentukan Anwar dah hilang majoriti. Atau, kalau ia menerusi parlimen, itu pun adalah satu cara untuk menentukan jika Anwar ada majoriti. So, bukannya menerusi parlimen seperti yang diwar-warkan oleh seorang MP PKR, seperti yang didakwa oleh beberapa pihak, Zahid dan sebagainya, bukan. Dan tak payah pandang jauh, anda lihat dulu Sri Lanka Sheraton, adakah ianya menerusi proses parlimen? Tidak. Ia menerusi SD. So, mereka buat, tapi mereka sekarang kelentong. Okay? So, kita bukan berdasarkan sistem Westminster United Kingdom seperti yang didakwa oleh beberapa peguam dan ramai pemimpin sebelum ini. Itu palsu. Dan itu saya akan jelaskan dalam satu live berasingan. So, basically SD laku, tetapi saya nak beritahu kepada anda yang menonton, jangan anggap, andai kata, sebab saya tidak boleh beri jaminan Anwar akan tumbang. Saya cuma amat yakin dia akan tumbang dalam masa terdekat. Tapi andai kata Anwar tumbang, jangan anggap ianya sebab SD. Agong ada kuasa budi bicara mutlak. Banyak perkara boleh berlaku. Saya tak nak cerita semua, saya cerita satu lagi hari ini. Anwar boleh dipecat. Okey. Mungkin Agong ada SD. Contoh, saya beri contoh. Saya bukan kata Agong ada SD, tapi saya beri contoh. Mungkin Agong sudah ada SD yang cukup, tetapi dia memecat juga Perdana Menteri atas sebab lain, ataupun dia memanggil Perdana Menteri dan memberitahu secara halus, secara baik, lebih baik kau mundur dan sebagainya. Mungkin ada sebab lain. Mungkin disebabkan perkara-perkara tertentu yang dilakukan dalam kerajaan ini. Mungkin sebab ada dakwaan yang terlalu tular dan tidak pernah dicabar oleh Anwar berhubung dengan perkara moral. Mungkin ia disebabkan dia bawa masuk pihak ataupun ada interaksi tertentu yang tidak menyenangkan dengan pihak-pihak penyiasat di negara luar seperti Amerika, FBI dan sebagainya. Ada perkara-perkara tertentu yang tidak menyenangkan saya dan ramai pihak juga, tapi itu saya tak nak masuk terperinci untuk live ni, jadi live terlalu panjang. So mungkin sebab-sebab ini difikirkan Perdana Menteri tidak sesuai duduk di sana. Mungkin ancaman keselamatan ke negara ke apa ke. So banyak benda boleh terjadi. Tujuan saya beritahu ni, saya bukan kata ianya benar atau tidak benar. Tujuan saya beritahu ni ialah anda sebenarnya tidak tahu bagaimana sebenarnya Anwar akan tumbang. Ianya akan jadi kejutan. Ya. Ianya adalah satu rahsia yang amat-amat disimpan ketat. Setakat ini saya belum baca, saya belum lihat, saya belum dengar penjelasan sebenar. Pertimbangan-pertimbangannya menjurus kepada isu SD, isu Anwar nak tumbang ni, saya belum dengar lagi. Okey. Dan saya bukan dakwa, saya tahu
sepenuhnya. Saya sendiri tidak mungkin tahu 100%, tapi adalah sikit sana sini saya dapat perkhabaran lah. Okey, so setakat ni saya belum dengar lagi yang tepat atau agak tepat. Okey, so jangan spekulasi, kita tunggu dan lihat. Yang saya boleh nyatakan secara pasti dari pihak saya, Anwar is bad for the country. Dia perlu diundurkan. Dan ini adalah proses demokrasi berparlimen. Dan jangan porak-perandakan pelekeh Perlembagaan Persekutuan Hina Agung dengan cuba mempertikai tindakan MP-MP ni yang dah ganggu lagi ya. Yang dahulunya anda sendiri lakukan. Anda sendiri hasut rakyat dan sebagainya ya. So itu sahajalah penjelasan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.